Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, anak-anak semua, pelajar-pelajar sekalian dari kelas Pak Abu Bakar, Pak Umar. Sebelum tu, Ustazah perkenalkan diri Ustazah dulu. Ustazah Zuraida binti Rahim akan mengajar bagi mata pelajaran hadis. Rasanya semua dah kenal Ustazah kan? Okey, seterusnya. Okey, semua dah dapat buku hadis ke? Okey, yang mana belum dapat tu tak apalah. Nanti boleh rujuk dekat bahan yang Ustazah sediakan ni ya. Okey, kita pergi kepada tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu pengenalan hadis sahih. Seperti mana yang telah kamu maklum, pada minggu pertama persekolahan kita, Ustazah dah bagi tugasan untuk kamu membaca dan menulis semula tentang hadis sahih. Jadi hari ini kita ulang kaji dulu sikit sebelum kita pergi kepada peringkat seterusnya lah. Okey. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hadis sahih? Bukan hadis sahih. Apa pengertian hadis? Apakah yang dimaksudkan dengan hadis? Hadis bermaksud setiap ucapan, perbuatan dan pengakuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapan tu apa? Ucapan tu dengan mulut lah, dengan lidah kita kan. Yang kedua, perbuatan anggota badan kita. Dan pengakuan ni dengan apa? Dengan hati yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya. Okey, baca dan faham. Okey, yang ni pun kamu dah buat tugasan pada minggu pertama. Okey, kita ulang lagi. Pengertian hadis sahih. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis sahih ni? Hadis yang bersambung sanad diriwayatkan oleh perawi adil, dhabit, tidak syaz dan illah. Okey, kita tengok background yang pertama tu. Apakah yang dimaksudkan dengan adil tu? Adil tu ialah perawi yang Muslim. Muslim ni apa? Orang Islam, baligh, yang ni cukup umur, berakal, yang ni tidak gila, tidak fasik. Fasik ni apa? Fasik ni dia nama je pada Islam tapi dia tak melaksanakan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia melakukan larangan Allah. Contohnya dia tak solat, dia tak puasa, tapi dia agama Islam, dia orang Islam tapi dia tak buat apa yang Allah suruh. Dan seterusnya menjaga maruah. Dia tak jaga maruah dia. Sebab tu kita penting jaga akhlak kita. Okey, seterusnya yang kedua, dhabit. Apa maksud dhabit? Yang ni perawi kuat hafalan dan ingatan dalam meriwayatkan hadis. Ingatan ni mesti kuat. Seterusnya, background yang ketiga, syaz. Apa dia syaz ni? Keraguan pada hadis. Dan yang keempat, illah. Yang ni kecacatan pada hadis. Okey, seterusnya. Yang ni sama juga. Yang saya sebutkan tadi pun dah merangkumi ciri-ciri hadis sahih. Ya. Okey. Yang pertama, yang dimaksudkan apakah ciri-ciri hadis sahihnya? Yang ni sanad bersambung. Apa dia sanad ni? Ingat lagi tak apa maksud sanad? Sanad tu ialah perawi bagi hadis. Dia ada dua keadaan. Satu lagi cara bagaimana dia menyampaikan. Sanad ni. Perawi. Okey, contohlah untuk bagi kamu mudah faham. Sebagai contoh, siapa pernah main radio buruk? Kan? Biasa dalam kem-kem sekolah ataupun motivasi apa ke, dia ada satu permainan nama dia radio buruk. Radio buruk ni biasanya ada 10 orang. 10 orang daripada yang pertama hinggalah yang ke-10 contoh yang saya bagi. Okay, orang yang pertama ni dia akan diberi satu satu ayat pendek dan dia kena sampaikan pada
10 orang lagi secara berperingkat. Itu yang dinamakan sanad tu. Maksudnya orang pertama kena sampaikan kepada orang kedua kena sampaikan kepada orang ketiga sehinggalah habis hingga orang yang 10. Jadi dia tak boleh terputus. Contoh orang pertama sampai ke orang kedua dia terus nak langkah kepada orang yang ke-10. Itu tak boleh. Jadi sanad ni maksudnya orang yang bercakap. Kalau kita nak kaitkan dengan hadis, perawi lah. Perawi tu mesti dia dapat hadis tersebut melalui perawi sebelumnya. Okey, dia berjumpa. Dia bersambung-sambung. Tak boleh dia nak langkah, dia ambil terus daripada orang yang akhir sekali. Ya, faham ya? Okey, yang kedua, perawi adil. Adil ni apa? Dia tak cakap bohong. Tadi macam saya sebut tadilah. Ya, dia orang Islam, dia balik, berakal, tidak fasik. Itu ciri-ciri bagi perawi yang adil lah. Okey, seterusnya yang ketiga, perawi kuat ingatan iaitu ataupun dobtan. Dalam keterangan yang sebelum tadi sedang kata apa? Dobit. Maksudnya hadis yang diriwayatkan tu, terjemahan hadis tu mestilah tepat. Tak boleh ada kerompongan. Maksudnya apa di situ? Maksudnya mesti tepat lah. Ya. Okay, seterusnya. Maksudnya tu dia tak boleh lupa-lupa lah. Ya. Macam contoh dia buruk tadilah yang saya bagi tu. Ya, perkataan yang dia dapat daripada orang pertama, kedua, orang ketiga, orang kedua dapat daripada orang pertama tu mesti sama. Sehinggalah orang terakhir. Okay, seterusnya yang keempat, tiada keraguan pada hadis. Ataupun keraguan tu apa tadi? Syaz. Ya, maksudnya tadilah saya suka guna contoh yang radio buruk tadi. Apa yang dia cakap, apa yang dia ambil tu mesti sama daripada yang mula-mula tadi orang asal tadi. Perawi-perawi tadilah. Dan seterusnya yang kelima, tiada kecacatan pada hadis. Maksudnya teks lah, matan, isi. Sebenarnya dia saling berkaitan ya. Daripada perawi itu sendiri, ingatan dia, percakapan dia, apa yang dia dapat daripada yang sebelum ni. Maksudnya tak bercanggah dengan apa yang daripada orang yang memula tadi. Sebab itu ia penting bersambung sanad tadi. Ya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, untuk pelajaran seterusnya kita masuk tajuk kepentingan hadis sahih. Okey, kita tengok yang daun yang gala putih atas tu apa dia. Hadis sahih ini merupakan dalil dan hujah dalam menentukan hukum. Ya. Dalil dan hujah dalam menentukan hukum. Maksudnya contohlah yang senang kita ambil. So, kalau beri contoh solat. Kan, solat. Sebenarnya hadis ni adalah perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Penerang. Kita nak solat kan. Macam mana cara kita nak solat? Hadis ni lah yang menerangkan cara kita nak solat. Ya. Okey, yang kedua, mengukuhkan keyakinan terhadap amalan yang dilaksanakan. Bukan ikutan, bukan orang lain. Bukan daripada mana-mana. Yang penting kita dapat, yang utamanya kita dapat daripada Al-Quran dan hadis. Hadis inilah yang merupakan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sesuatu amalan ataupun hukum. Okey, seterusnya panduan kita lah sebagai manusia, orang Islam. Kita mesti ada panduan kita. Dalam hidup kita pun mesti ada ni kan, nak belajar, nak apa-apa je lah yang kita nak buat. Kita mesti ada panduan. Kan? Dan yang terakhir sekali, menjelaskan tuntutan Al-Quran secara terperinci. Macam yang Ustazah cakap tadilah, Al-Quran, hadis ni merupakan sumber yang kedua selepas Al-Quran ataupun pelengkap kepada Al-Quran. Ya.
Contoh macam tadi saya dah bagi tadi, solat lah. Sebab solat dalam Al-Quran dia tak sebut bagaimana cara pelaksanaan dia, ya, ah, perlakuan dia. Dengan ada hadis ni lah menjadi pelengkap kepada amalan kita, ya. Okay, saya rasa cukup sampai di sini saja untuk pelajaran kita bagi tajuk pengenalan hadis sahih. Saya harap kamu dapat memahaminya dengan baik dan saya harapkan juga kamu boleh ulang kaji semula bila-bila masa sebelum kita masuk ke pelajaran yang seterusnya. Jadi untuk akhirnya Ustazah sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey murid-murid. Ma'assalamah wa ilal liqa. Sehingga berjumpa lagi.